Assalamualaikum. Salam malam seram sejuk. Kalau korang tengok-tengok video ni, maksudnya korang sedang layan segmen baru kita orang, iaitu JMS, Jejak Malam Seram. Di mana pada segmen ini korang akan dihidangkan dengan pelbagai kisah seram yang akan membuatkan korang tak tidur malam. Hari ini pencerita anda, Taufik Daus, akan berkongsi satu kisah seram yang pasti membuatkan anda semua merinding. Nama aku Bob dan inilah kisah seram aku. Cerita ini berlaku pada tahun 2018. Ketika itu aku berada di sekolah disebabkan oleh ada kelas malam ketika itu. Yalah kan, disebabkan ketika itu aku tingkatan 5, aku perlu hadir kelas malam itu untuk menghadapi SPM. Terima kasih, cikgu. Setelah tamat kelas malam itu, aku dengan kawan-kawan aku pulang ke rumah dengan menaiki kereta Hilux kawan aku. Semasa perjalanan pulang, terdapat dua pilihan jalan untuk balik ke rumah. Satu, jalan yang biasa orang lalu, jalan biasalah. Satu lagi, jalan hutan. Jalan itu tiada lampu dan jarang orang lalu. Tapi aku tak tahu kenapa ketika itu si driver ini melalui jalan yang gelap itu. Aku sedikit terkejut dan hairan. Kenapa driver ni nak lalu jalan ni? Sedangkan jalan ni jarang orang guna. Aku pun berkata pada pemandu, jangan main-main, jalan ni ada macam-macam cerita. Driver pun diam. Dan ada 3 kawan aku yang berada di belakang. Mereka pun berbual. Yang seorang tu bertanya kepada yang seorang lagi, "Weh, kau pernah lalu tak jalan ni?" "Pernah, tak ada apa-apa jalan ni. Aku okey je selalu, malam okey je, tak ada apa-apa." Selepas itu, keadaan terus senyap sunyi. Radio pun dimatikan oleh driver ketika itu. Sambil driver sedang memandu, tiba-tiba aku ternampak seorang makcik berbaju hitam dan bertongkat berjalan seorang diri di sebelah kiri bahagian aku sebagai penumpang. Aku cuba untuk diamkan diri sebab mungkin kawan-kawan aku tak nampak kerana diorang diam dan tak ada cakap apa-apa pun. So, aku pun tidaklah cakap apa-apa dan baca apa yang patut yang terlintas ke otak aku. Selepas itu, makcik itu menghilang dan aku pun merasa lega. Tiba-tiba, ada satu kain putih jatuh ke tepi di tingkap aku. Aku agak terkejut. Benda yang berlaku sekarang ni kan. Aku mampu untuk membaca Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul dan seumpama dengan ni. Mungkin ketika itu kawan aku tak nampak ataupun tak perasan mungkin. Aku tak tahu. Mungkin yang nampak aku seorang saja, aku pun tak pasti. Selepas itu, kain itu pun hilang dan aku agak sedikit lega dan driver pun masih berjalan perlahan melalui jalan tersebut. Lalu aku ternampak seorang perempuan berbaju putih berambut panjang melepasi kita orang di tepi jalan sambil memandang aku, atau lebih spesifik, Pontianak. Lalu aku pun terkejut. Dengan secepat mungkin aku memesan kepada driver, "Weh, cepat sikit, aku tak sedap hati. Ada something wrong." Driver pun terus memecut sampai ke rumah aku. Sesudah sampai ke rumah aku turun kereta dan ingin masuk ke rumah. Tapi sebelum aku balik ke rumah, aku memesan pada kawan-kawan aku, "Singgah mana-mana, jangan terus balik." Aku tak apa, aku dah sampai rumah, jangan risau. Kawan-kawan aku pun terus bergerak. Sebelum mereka bergerak, aku ternampak satu kain putih berambut panjang itu tadi berada di bonet kereta kawan aku. Aku agak terkejut dan tidak mampu melakukan kata apa-apa dan berlari anak memasuki ke rumah aku.
ketika itu aku pulang pada pukul 11 malam. Aku balik, aku mandi, solat dan buat apa yang patut sampai pukul 1 pagi. Aku masih melakukan ulang kaji dan menyiapkan kerja-kerja yang diberi oleh guru aku. Tiba-tiba tingkap aku diketuk. Aku tidak heran untuk tingkap aku diketuk, disebabkan oleh tempat aku ni ramai yang menjadi doktor bawah jabatan. So aku tidak sedikit pun kisah mungkin itu ingin mengacau atau ada apa saja. Aku pun membiarkan dia. Tapi baru aku teringat yang aku duduk tingkat 2. Siapa yang ketuk tadi? Lalu aku membaca selawat dan aku cepat-cepat siapkan kerja sekolah. Tepat pada pukul 3 pagi, aku tersedar daripada tidur disebabkan oleh almari yang berada di depan katil aku jatuh mengampak aku. Aku sedikit heran, kenapa benda ni boleh berlaku? Bila aku buka mata dan aku ternampak satu lembaga hitam sedang menenggik di atas almari tersebut. Aku tergamam, tidak mampu melakukan apa-apa lagi ketika itu. Tapi akhirnya aku berjaya keluar daripada bilik aku dan terus turun ke bawah. Aku pun terus tidur di ruang tamu. Pagi itu, waktu subuh, aku cuba untuk bangun tetapi badan aku terlalu penat dan badan aku panas, demam yang panas dan berlarutan. Selepas seminggu, tidak apa-apa lagi lah berlaku pada aku. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Okey guys, sampai sini saja untuk cerita seram pada episod JMS kali ini. Macam seram tak seram guys? Cerita yang Abang Bob sampaikan tu. Kalau korang rasa cerita Abang Bob ni sebenarnya tak seram pun dan korang pula ada cerita yang lagi seram, apa kata korang sharekan dengan kita orang. Kalau korang nak sharekan cerita seram korang pula kat kita orang, korang boleh DM kita orang dekat Instagram atau email kita orang ya. Tapi next time bila korang nak layan cerita seram ni lagi, apa kata kalau korang terkena dengan NZ Crush dan Absolute Popcorn, barulah syahdu. Apa-apa pun, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like, share and comment. See you guys in the next episode of the JMS Cerita Malam Seram.